Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca pada malam ni sambungan pada muka surat yang pertama lagi, pada Kitabul Faraidi Siture. Kitabul Faraidi ini suatu kitab pada menyatakan beberapa masalah membahagi pusaka. Ini suatu kitab tu tak ada pada tulisan hok Arab tu, Kitabul Faraidi tu. Kalau kira makna hok Arab tu Kitabul Faraidi, maknanya kitab faraid, kitab saka. Tapi diterjemuh ini suatu kitab kerana diterjemuh takdir kalam. Asal takdir kalamnya haza kitabu, maka sebab tu diterjemuh ini suatu kitab. Kemudian pada menyatakan tu tak ada hok Arab tu. Tu pun takdir juga. Pada menyatakan tu terjemuh bagi takdir kalamnya fi bayani. Beberapa masalah membahagi pusaka. Tu baru makna faraid. Masalah membahagi pusaka. Jadi hok diterjemuh panjang tu, terjemuh orang panggil takdir kalam hok asalnya. Adalah maknanya makna faraid pada lughah. Pada lughah dengan makna balik bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Itu makna pada lughah. At-taqriru kata dia. Yakni at-taqriru tu yang tertentu daripada sesuatu. Maka maknanya makna faraid pada syarah. Tulisan dia tu tak berapa jelas ni. Pada syarah, bahagian yang tertentu daripada peninggalan mayat. Baca peninggalan, biarlah dia je penunga pun. Kalau ikut hak dia tu jadi penanggalan. Noknya peninggalan mayat. Pas berenung tu ada ya patutnya. Kalau tak sambung ya pun bubuh renung baris bawah, jadi peninggalan. Peninggalan mayat. Maksud peninggalan mayat tu ialah harta. Maksud peninggalan tu ialah harta. Kalau dia bukan harta, hak dia tinggal juga, tapi dia bukan harta. Hak tu bukan benda yang dikehendaki pada ilmu faraid. Kalau dia ni bukan harta, seumpama dia tinggal kenang-kenangan, dia tinggal perkataan dia, hak tu bukan pusaka tu. Tinggal juga tu pun. Hak noknya ialah peninggalan, maksudnya harta yang ditinggalkan oleh mayat tu, yang diqadar oleh syarak. Yang harta tu diqadarkan oleh syarak, maknanya syarak tetap dah banyak ni seorang-seorang. Itu makna yang diqadarkan oleh syarak. Syarik hakikinya ialah Allah Ta'ala. Syarik itu ialah orang yang mensyarakkan tu, yang hakikinya ialah Allah Ta'ala. Adapun syarik majazi ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi
Maksudnya bila kita kata hukum syarak ialah hukum yang dibawa oleh Nabi. Maknanya Nabi itulah yang menyatakan hukum syarak. Tetapi hakikat sebenarnya, asalnya, hakikinya, syarik itu yang menghukumkan tu ialah Allah Ta'ala. Yang diqadar oleh syarak. Banyak mana syarak qadar atas tiap-tiap waris yang ditinggalkan oleh si mati tu. Bagi segala waris. Qadar tu bagi segala waris. Dikehendaki waris pada ilmu faraid ni ialah qarabat yang berhak menerima harta pusaka. Kerana ada juga dia kerabat, dia keturunan tetapi tidak berhak harta pusaka. Hak tu dalam ilmu faraid dipanggil bukan waris tu. Hak tu dipanggil zawil arham. Orang yang hampir, keturunan yang hampir tetapi tidak berhak harta pusaka. Hak tu bukan waris pada ilmu pusaka. Pada percakapan luar kita ni, kalau bukan pada bab faraid, bukan pada bab pusaka, waris belakalah asalkan keturunan dia. Contohnya cucu sama ada laki-laki atau perempuan daripada anak laki-laki, hak tu waris, hak tu berhak pusaka. Ada pun cucu sama ada laki-laki atau perempuan daripada anak perempuan, hak tu bukan waris dalam ilmu pusaka, dia tidak berhak pusaka. Bapa saudara sebelah ayah, hak tu waris. Bapa saudara sebelah mak bukan waris. Itu ilmu pusaka lagu tu. Pusaka ni dia berat balik hak lelaki. Hak puan longgar sikit. Sebab apa? Sebab hak lelaki tu banyak tanggungjawab. Hak puan tak ada tanggungjawab pada pihak, tanggungjawab pada pihak keluar belanja. Tanggungjawab lain banyak. Tanggungjawab pada hak keluar belanja hak lelaki, hak puan tak ada. Dalam Islam, bahkan dalam Islam perempuan tidak bekerja. Hak lelaki kerja. Tapi dah jadi balik dah akhir zaman ni, dekat nak kiamat dah ni kita ni. Arwah tu selalu sebut, acak kali dia sebut dekat benar dah dengan kiamat. Kerana kata dia ada hadis yang dhaif mengatakan bahawa Imam Mahdi turun pada tahun 1500 Hijrah. Walaupun hadis dhaif, kata arwah tu saya, dia kata yang dhaif kan hadis tu bukan matan, tetapi yang dhaif itu ialah perawi, yang tukang bawa hadis dhaif, bukan matan. Sebab tu arwah tu Hajilah, tu saya Tuan Guru Haji Abdullah pun nak buat tapah tu. Kalau hadis dhaif jangan besar-besarkan sangat. Dhaif ni jangan buat gitu saja. Sebab yang dhaif bukan hadis, bukan matan hadis. Yang dhaif itu ialah perawi. Walaupun betul dia dhaif, tapi jangan besar-besar sangat. Jangan buat seolah-olah macam dia tu satu benda yang asing benar daripada Nabi. Jangan. Sebab yang dhaif tu bukan matan, tapi yang dhaif tu ialah perawi. Yang tukang bawa hadis tu yang dhaif, maka sebab tu hadis tu jadi dhaif. Jadi dekat benar dah kita yang kiamat ni. Kalau kata arwah tu ni, walaupun hadis itu hadis dhaif, tapi pada pihak dhaif tu pada pihak perawi. Maka sebab itulah walaupun hadis dhaif, kita boleh buat amal pada fadail, yakni pada mengambil fadilat, ambil pengajaran, tak apa. Bermula dalil yang menunjukkan dia, yakni menunjukkan maknanya pada syarak tu. Pada syarak tu ialah qadar yang tertentu, yang ditentukan oleh syarak pada setiap orang waris tu. Jadi qadar tu menunjukkan dia makna pada syarak ialah faraid itu qadar yang tertentu tu. Kata dia firman Allah Taala, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Mewasiatkan akan kamu Allah Ta'ala. Lepas pada kamu sebelum pada Allah tu tulis oleh.
sebab nak menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu menjadi fa'il. Mewasiatkan akan kamu oleh Allah Ta'ala. Bubuh oleh, tambah situ. Pada segala kelakuan beberapa anak kamu bagi seorang laki-laki. Dikendak laki-laki itu ialah anak laki-laki. Sebab kita cara beranak. Jadi kalau tambah anak, molek sikit lagi. Pada kelakuan beberapa anak kamu bagi seorang anak laki-laki itu umpama bahagian dua orang anak perempuan, bubuh anak selagi. Jadi itu makna qada. Qada bagi anak hak lelaki dua bahagian daripada anak perempuan. Tu makna qadar yang tertentu. Jadi takrif yang dia buat oleh ulama faraid ini diambil daripada ayat ni lah. Kerana telah menetapkan qadarnya oleh Allah Ta'ala pada ayat ni. Satu qadar bagi seorang anak laki-laki ialah dua untuk dua orang anak perempuan. Qadar dia banyak, dia sekali ganda. Kalau kita kira dah berapa pula anak dia belaka, berapa pula hak lelaki boleh dua, hak perempuan boleh se. Kerananya hak perempuan boleh harta banyak mana pun tak ada dah hak orang lain dalam harta dia. Ada pun hak lelaki dapat harta banyak mana pun ada hak orang lain dalam harta dia, yakni hak bagi isteri dia kalau ada isteri dalam bentuk nafkah, hak bagi anak dalam bentuk nafkah. Banyak perkara dalam harta hak lelaki tu. Sekali ganda pun tak ada apa-apa, bukan hak dia seorang. Ada pun hak puan dapat banyak mana pun tak ada satu sen pun hak suami dalam harta dia tu dalam bentuk nafkah. Tak ada satu sen pun hak harta dalam milik perempuan tu untuk anak-anak dalam bentuk nafkah. Maka sebab itulah mak dak wajib keluar zakat fitrah untuk anak. Yang wajib keluar zakat fitrah untuk anak tu ialah orang yang wajib atas dia nafkah. Siapa dia? Ayah dia. Ayah dia dak hira mak nak keluar, saya saja nak keluar zakat fitrah untuk anak dia, dengan tidak ada lafaz izin persetujuan daripada ayah budak tu, saja dak jadi zakat fitrah, dak sah. Kalau minta izin tak apalah, maknanya wakil daripada ayah. Contoh mudah lah, sambil ada lain sikit. Contoh mudahnya, tok lelaki tok amir duduk di masjid pungut zakat fitrah ataupun tunggu rumah. Tok lelaki ni pasal malu mata nak pergi naik rumah tok amir ataupun nak naik atas masjid muka dak jegi. Dia pun bawa bini dia pun ayat bini dia, piti ni mungkin tolong bayar zakat fitrah kita. Tak apalah wakil. Saja-saja dia ambil piti hala kocek tok lelaki dia pergi bayar zakat fitrah, sebab kalau dia tak bayar tok lelaki dak hira kata dia. Tak sah. Tak sah gitu. Sebab bukan tanggungjawab dia. Yang bolehnya hanya perempuan tu, isteri tadi, dia keluar zakat fitrah untuk diri dia sendiri dengan harta dia. Tu je boleh. Dengan harta suami tak boleh. Dengan harta dia, tu boleh. Dengan tak ada izin. Nak keluar zakat fitrah untuk anak, tak boleh juga. Tak boleh juga. Hukum siap belaka dah dalam kitab fiqh. Tunggu belajar je lagi. Jadi hak lelaki diberi dua bahagian, maka sebab tu disebut takrif pada syarak ialah qadar yang tertentu yang ditetapkan oleh syarak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ilmu pusaka ni, ta'allamul faraida wa 'allimuhan nasa.
fa inni umruun maqbudun wa annal ilma sayaqbidu wa tazhirul fitani hatta yakhtalifu isnani fil faridati wala yajidani man yafsilu bainahuma. Rawahu Ahmad wal Hakim. Ahmad dengan Hakim tu orang yang meriwayatkan hadis. Imam Ahmad dan Al-Hakim. Maknanya bermula pula. Belajar oleh kamu akan faraid, kata Nabi, dan ajari oleh kamu akan faraid ni segala manusia. Lepas pada akan dia tambah akan selagi. Sebab segala manusia jadi maf'ul bagi ajari. Ajari oleh kamu akan faraid akan segala manusia. Maka bahawasanya, kata Nabi, aku seorang yang mati. Tak mati lagi. Aku ni jenis orang yang akan mati. Tak hidup selama-lama. Jadi kena belajar dah aku mati. Tak disanya dah aku. Maknanya aku seorang yang mati. Yang ni aku ni akan mati. Bukan cakap belum-belum mati. Tak ni. Cakap belum mati. Jadi atu pula-pula. Aku ni akan mati. Kerana aku ni jenis orang mati. Dan bahawasanya ilmu itu dikehendaki pada masalah ni, pada hadis ni, ialah ilmu faraid lah. Kalau cakap bab faraid, lagi akan diangkatkan ilmu faraid ni. Akan datang ni diangkat. Apa maksud diangkat? Maknanya hilang. Diangkatkan tu maknanya hilang, tak ada. Hilang daripada muka bumi ni. Sebab apa? Dah pakat dak belajar belaka. Tak ada orang pandai. Hak pandai pas orang-orang mati, Hak baru hak dak pandai malah nak belajar. Sebab tu Nabi kata ilmu itu, khasnya ilmu faraid ni pada masalah ni akan diangkatkan. Lepas pada tu bila sudah diangkat, dah tak ada orang pandai, dan nyatalah fitnah. Nyata makna timbul. Timbul fitnah lah. Fitnah lagu mana? Fitnahnya hingga bersalah-salahan orang pada bahagi pusaka. Hingga bersalah-salahan orang. Sebelum daripada orang tu tulis dua orang. Kerana hak Arab tu pada hadis tu, hatta yakhtaliful isnani itu dua. Tinggal perkataan dua tu, dua orang. Masa ngaji pun saya tulis tu dua tu, tambah tu, bukan pandai-pandai dah. Saya tak pandai-pandai. Tulis masa tu ngajar, tulis dua. Banyak suruh tambah gitu ya. Jangan buat pandai kita. Saya pernah dah tempat lain ngajar ni. Bukan sini, tempat lain. Bila kita kata tambah, apa pandamu pada dia? Tanya gitu. Tak cerdik ni. Ni tanya pandamu pada dia tadi, tambah tu. Orang tua peceng, dia orang Terengganu, duduk di Bukit Besar tu. Lepas tu dia kerja di Kuala Lumpur ni berkawan. Cakap Terengganu pun tak jadi dah, cakap Kuala Lumpur. Bila kita ngajar dia duduk depan sekali. Kalau kita baik kiri kita, dia segar, berapa baik kiri kita dia. Pandamu pada dia, buat diri ya. Depan ramai-ramai kata gitu. Kata gini. Saya minta maaf ayat cerita dia. Saya kata, saya baca kitab, orang tegur tak apa. Saya terima je. Terbuka saya, tak ada masalah. Budak kecil nak tegur tak apa, asal betul sungguh. Cuma ada syarat sikit kalau nak tegur saya mengajar. Yang pertama, syarat dia kena ada kitab depan dia. Dia tak ada kitab.
Pertama kena ada kitab depan. Yang kedua kitab tu kitab hak dia ngaji baru boleh segar. Ni tuan tak ada kitab, mengaji bila? Kata minta maaf, wayak lalu lepas pada ni dak layan dah kata segar pun sebab tak ada kitab. Boleh segar pegang kitab depan, kitab tu kitab hak ngaji, jangan kitab dak ngaji ambo. Maknanya aku tegumu ni sebabnya aku ngaji lagu lain. Ya boleh ha. Tak apa. Ha, gitu. Lepas pada tu dak segar dah. Jadi tambah dua tu sebab tu guru tambah. Saya pun tambah dah 2 orang. Ha gitu. Pada bahagi pusaka tambah pun kelih juga. Kalau nampak dak kena hak dia tambah tu kita pun dak suruh kau tambah. Ha. Pada bahagi pusaka balah 2 orang pada bab saka. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Ha, kelok kata Nabi. Timbul fitnahnya, tak ada orang belajar faraid, nyebalah bab saka. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Ha, lepas tu dan tiada, dan dengan makna padahal. Padahal pula tiada didapatnya. Jadi tiada didapatnya orang yang menceraikan. Tiada didapatnya tu ubeki. Kata dia tiada didapatnya tu dia ubeki, tiada mendapat keduanya. Ha tu begitu. Pada kata didapatnya tu noknya tiada mendapat keduanya orang yang menceraikan. Mencerai makna menceraikan hukum. Maksudnya nak meletakkan hukum. Orang ni balah 2 orang. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Tanya orang tu tak tahu, tanya orang ni tak tahu. Ah, tiada orang yang boleh nak buat hukum. Hak mana betul antara dua ni? Ha. Se je betul, dia tak betul kedua. Ha, betul se, tak tahu mana betul. Ha, sebab itulah Nabi suruh belajar faraid. Sebab kalau dak belajar kan akhirnya jumpalah satu masa kalau dak belajar belaka, bila balah tak ada orang nak letak hukum hak mana betul antara dua ni. Tak ada tu hakim. Tiada mendapat keduanya orang yang menceraikan antara keduanya. Makna mencerai tu bukan cerai macam orang nikah tu tak. Mencerai makna nak menetapkan hukum hak mana betul, hak mana salah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ta'allamul faraida fa innaha min dinikum wa annahu nisful ilmi wa innahu awwalu ma yunza'u min ummati. Rawahu Ibnu Majah. Nama ulama-ulama hadis ni, Ibnu Majah ni ulama hadis. Ulama hadis cara mana? Bukan apa 100 200 hadis. Bukan 1000 2000 ulama hadis tu. Bahkan ratus ribu hadis. Bukan hanya sekadar matan. Bahkan nama orang yang bawa hadis tu pun dia ngapa lagi. Maknanya bila sebut ulama hadis juga, Allahu Akbar. Boleh kata gak otak komputer dah. Ingat dia tu kuat. Tengok makna Melayu dia. Belajar oleh kamu akan faraid, maka bahawasanya faraid tu daripada agama kamu. Daripada agama makna sebahagian daripada agama. Dan bahawasanya faraid tu adalah ia faraid tu setengah ilmu. Setengah daripada ilmu. Apa maksud setengah ilmu? Kata setengah guru, maksud setengah ilmu tu ialah ilmu tu dia dua bahagian saja kata dia. Maksud setengah sini, satu bahagian lagi cara bab orang hak hidup, satu bahagian cara bab orang mati. Jadi setengah ilmu tu hak ni hak cara bab orang mati. Ada kot cara bab orang hidup. Sembahyang, puasa, zakat tu cara bab orang hidup. Faraid ni cara bab orang mati, harta banyak mana, wasiat dia ada ke tak ada, hutang dia kena bayar, setengah daripada ilmu. Dan bahawasanya faraid ni ialah pertama yang
baca tanggalkan. Yang ditanggalkan, terjemuh daripada yunza'u tu, yang dicabut maksudnya. Ialah bahawasanya faraid itu ialah pertama-tama barang yang ditanggalkan, yang dicabut daripada umatku. Inilah ilmu yang pertama yang dicabut daripada umatku, kata Nabi, ilmu faraid inilah. Ilmu semayang, atau banyak orang ngajar sejid surah. Ilmu puasa, ilmu atau banyak orang ngajar, tapi ilmu faraid tak ada orang ngajar sejid surah kapung-kapung. Buat apa? Kalau ngajar sejid surah, tinggal tok guru seorang ngajar faraid, tinggal tok guru seorang. Sebab tak ada orang ngajar, bukan tak ada orang pandai. Orang pandai ada, tapi nak ngajar tak boleh. Jadi sebab tu jadi ilmu faraid inilah yang mula-mula dicabut daripada umat aku, kata Nabi. Maka sebab tu dia digalakkan supaya kita ni suruh sangat belajar ilmu faraid ni, supaya jangan jadi cabut, jangan kita jadi punca cabutnya ilmu faraid ni. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yakil fit qismata mawarisikum ila nabiyyin mursalin wala ila malakin muqarrabin walakin tawallaha binafsihi fa qismuha bayyinu qismin. Dia tulis nombor 1. Lepas pada pakis muha tu dia tulis nombor 1 dalam kurungan tu. Lepas tu ada bawah tu, orang ni panggil nota kaki. Kalau bahasa kita dia panggil ta'liq, dia panggil ta'liq. Ni faham ni, ta'liq ni dia bukan sarah. Ta'liq ni dia kutip perkataan tu, ditambah ke, dikurang ke, dia nak wayak apa-apa pada perkataan tu. Tu dia panggil ta'liq. Tak ada perkataan lain nak terjemuh perkataan ta'liq tu, nota kaki je lah hak dekat dengan dia. Tapi tak serupa sebenarnya. Nota kaki tu dengan ta'liq dah sama. Tapi tak ada perkataan lain, kita kata nota kaki lah. Tengok nombor 1 bawah tu, bawah pada garisan tu, kata dia hakaza bi asli. Hak ni lah hak asalnya, kata saya Daud ni hak asalnya. Dalam kitab asalnya bayyinu. Wala'allaha mana kata mudah-mudahan hak betulnya, kata dia noknya abyanu qismin, bukan bayyinu, noknya abyanu qismin. Kalau bayyinu tu makna nyata, kalau abyanu terlebih nyata. Tu makna ada beza sikit je lah. Tapi noknya kata saya Daud ni mudah-mudahan hak betulnya abyanu, kata dia. Jangan kurang potong hak bayyinu tu, jangan buat potong gitu. Cuma tandalah bahawa kata pengarang penterjemuh ni saya Daud ni, sebagaimana hak bawah ni, hak ni perkataan saya Daud. Jangan kita pergi kurang-kurang pula atas hak putih, hak saya Daud kata dok molek hak ni, mudah-mudahan hak betulnya hak ni, kita pergi buang hak asal ni, jangan. Jangan kita buang hak asal. Kerana kita beradab dengan pengarang. Barangkali pengarang hak asal tu tak salah, orang tukar saling tu salah, maka salah lah jadinya tulisan ni. Kerana zaman dulu kitab ni dia cetok ni, dia atur butir sebutir. Bila jatuh je sebutir, jatuh halih je. Cetok berapa kali pun jatuhlah halih tu, tak ada lah halih tu. Jadi yang salah tu hak tukar atur butir tu. Pukul 11 pagi lah, dak minum air lagi, pina mata, tinggal alih sebutir gitu. Bukan kata dia tak pandai, tapi salah
kerana pina mata. Dan pula yang keduanya, hak tukar tu butir tu dok semestinya hak kerja tempat cetak kitab tu dok semesti orang pandai, orang ngaji dia kerja tu butir. Kitab ni tengok tulisan kita ni jenis hatu butir ni. Zaman dulu sungguh. Cerita sikit ni. Kalau pergi ke Kuala Terengganu dekat menara yayasan tu, kalau siapa perasan dia ada kedai restoran Mecca. Tepi restoran Mecca tu ada satu tempat cetak buku. Kebetulan, itu maaflah cerita sikit ni. Kebetulan saya lalu situ, telefon bunyilah kocek. Nak cakap dak dengar, bising dak lalu, kereta banyak orang, saya pun masuklah kedai tu. Masuk pas belakang tu, tengok orang tengah duk atur putih kan. Alih tok sutir atas kertas, atas kain. Oh ni tu hak tu kata atur putih sungguh ya, atur putih sungguh. Dia ambil sutir tok, sutir tok. Lepas tu bila siap tu, dia tengok okey dah. Dia pun gelek lah. Pakai enjin lah gelek tu. Tapi bila gelek tu kak, dak stok dah. Salah. Jadi hak tukar tu putih tu pina mata. Aku belah pagi dak minum air lagi. Tu jadi salah tu. Yang saya pinjam kata untuk guru tu, guru kata gitu. Pina mata kata dia. Aku belah dak minum air. Jadi maknanya jangan kita kata pengarang asal ni dak erti juga kalau gitu. Pandai hak ni uloknya kita tegur ke dia ni, jangan kata gitu. Lebih lagi kita jangan pergi kurang atas hak putih dak kena, jangan. Jangan tu. Biar beradab dengan kita. Adab ni lebih utama daripada ilmu lagi. Orang dapat ilmu tapi tidak ada adab dengan ilmu, itu bahaya besar. Boleh bawa kepada celaka tuan. Kerana orang yang ada orang yang dapat ilmu maklumat sahaja tapi tidak ada ilmu hidayah. Ilmu maklumat boleh didapati bagi siapa-siapa yang belajar walaupun dia orang kafir. Dipanggil ilmu maklumat. Tapi ilmu hidayah hanya untuk orang Islam, bukan semua. Hak tu takut tu. Takut daripada dapat ilmu maklumat sahaja, bukan ilmu hidayah. Maka hendaklah kita beradab dengan ulama-ulama dulu. Kita reti sikit sebanyak pun dengan sebab ulama dululah tolong tinggal kitab ke kita. Agak kita nak ambil sendiri dalam Quran, dalam hadis, tak jumpa boh kan menyesatkan kita. Tengok makna dia, bahawasanya Allah Ta'ala tiada menyerahkan, baca menyerahkan walaupun dia je menyaruh, bukan mensyarah dah, menyerahkan. Tiada menyerahkan, membahagi pusaka-mu kepada Nabi Mursal, Nabi yang diutus. Mana bagi saka ni tidak serah kepada Nabi, dan tiada kepada malaikatnya, malaikat bagi Allah Ta'ala yang muqarrabin, yang hampir dengan Allah Ta'ala. Muqarrabin itu mana yang hampir, bukan nama malaikat tu muqarrabin, mana malaikat yang hampir dengan Allah Ta'ala. Dan tetapi memerintahkan dengan sendirinya, maknanya memerintahkan Allah Ta'ala dengan sendirinya. Allah Ta'ala siap dah bahagian-bahagian masing-masing ni. Orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, dapat seorang-seorang tu. Maka kalau gitu kan, nak bayarnya kena belajar. Maka membahagi akan dia, akan pusaka itu terlebih nyata bahagi. Nyata dah teranglah bagi yang pusaka tu. Kalau belajar tak boleh banyak mana seorang. Kalau tak belajar, tak nyata, tak terang juga. Nyata dan terang bagi orang yang belajar. Maka adalah hadis ini sekalipun do'eh. Kalau orang dawa ni hadis do'eh, kata aku tahu dah, sebab tu aku ayat gitu.
Kalau kata hadis ni dhaif sekalipun, kata dia, diamal pada fadail, walaupun hadis ni hadis dhaif, maka tak ada masalah kita beramal dengan mengambil fadail dia, fadilat kelebihan dia. Maksudnya pada hadis ni nak suruh, nak menggemarkan kita supaya belajar ilmu faraid, bukan nak menghukum. Nak menghukum tak boleh lah dengan hadis dhaif, tapi nak menggemarkan orang supaya belajar faraid, tu tak ada masalah. Tu masuk kata pengarang ni, walaupun orang dakwa hadis ni hadis dhaif, aku tahu dah, tapi tidak jadi masalah diamal pada fadail. Mana nak ambil kelebihannya, nak menggemarkan orang, nak menggalakkan orang supaya pakak belajar ilmu faraid ni belaka, gunalah hadis dhaif ni, tak apa. Lagi pula pun dhaifnya satu hadis ni, kata arwah guru, bukanlah matannya yang dhaif, yang dhaif tu ialah perawinya, tukang bawa cerita hadis tu yang dhaifnya. Dhaif dengan sebab lemah ingatan umpamanya, bukan matan. Maka kalau arwah saya Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Lapah tu, dia marah sangat kalau orang membesar-besarkan dhaifnya hadis, sebab yang dhaif tu bukan matan, tetapi yang dhaif tu ialah perawi dia, tukang bawa hadis tu jadi dhaif. Tu faham baik. Jangan terpengaruh dengan orang learning, membesar-besarkan sangat hadis dhaif. Jangan kita terpengaruh. Buka YouTube, orang duk cerita hadis dhaif tu, dhaif besar-besar ke dhaif, jangan. Tu jadi tidak beradab juga orang panggil. Kerana yang dhaif bukan matan hadis, tapi yang dhaif tu ialah perawi dia. Gitu. Faidatun wallahu a'lam. Baca setakat tu deh. Allahu akbar. Tu